semua, saya Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan tips melukis kelok fungsi penggunaan C dan fungsi tabungan S berserta dengan contoh. Sama-sama kita lihat bagaimana kita hendak melukis fungsi penggunaan, iaitu C sama dengan A tambah BYD, iaitu dengan ringkasnya fungsi penggunaan ialah C sama dengan A tambah BY. Diberi fungsi C-nya iaitu 100 tambah 0.5Y. Mula-mula, kita akan menghitungkan fungsi C ini apabila Y sama dengan 0. Itu C sama dengan 100 tambah 0.5Y dan kita gantikan Y sama dengan 0. Maka 100 tambah 0.5 bracket 0, kita mendapati bahawa C sama dengan 100 campur 0, maka C ini ialah 100. Di mana C sama dengan 100 ini merupakan tabungan autonomi, iaitu yang lebih dikenali sebagai A. Maka tabungan autonomi ini bermula daripada 100. Sebelum mula, kita labelkan 0, C dan juga Y. Maka, kita lukiskan keluknya dan labelkan 0, C dan juga Y. Hal ini disebabkan kita melukiskan ekonomi dua sektor, maka kita melabelkan paksi Y ini sebagai C. Kita juga boleh melabelkan ia sebagai AE apabila ia menjadi ekonomi tiga sektor. Baik, sebelum mula kita labelkan 0, C dan juga Y. Seterusnya, langkah 1. Lukiskan Y sama dengan C iaitu garisan 45 darjah. Persoalannya, pelajar selalu tanya cikgu, adakah garisan 45 darjah ini perlu diukur? Sebenarnya tidak perlu. Kita hanya perlu lukis ia bermula daripada origin ini dan kita labelkan fungsi ini adalah sebagai Y sama dengan C. Labelkan ia sebagai Y sama dengan C, iaitu sudutnya kita perlu label juga, iaitu 45 darjah. Okey, step yang kedua, iaitu kita lukiskan fungsi C, iaitu C sama dengan A tambah BY. Di mana fungsi C ialah 100 tambah 0.5Y. Ingat bahawa tadi kita ada sebut dan kita telah pun membuat penghitungan di mana apabila sifar penggunaan autonomi bermula daripada 100. Maka di sini ia bermula daripada 100. Dan kita lukiskan fungsi C ini dan labelkan garisan fungsi C ini sebagai 100 tambah 0.5Y dan titik keseimbangan ini kita labelkan, iaitu step yang ketiga, labelkan keseimbangan E dan YE. Keseimbangan E dan juga Y keseimbangan, di mana Y keseimbangan
ialah 200, di mana pada Y keseimbangan ini ia berlakunya Y sama dengan C. Iaitu pada garisan Y sama dengan C. Okey, yang keempat. Pada Y kurang daripada C iaitu Y sama dengan 100. Baik, kita lukiskan satu garisan yang lebih rendah daripada 100, lebih rendah daripada 200 iaitu 100. Pada keadaan ini, Y kurang daripada C pada keadaan ini. Okey, jaraknya ialah AB. Dan kita mendapati pada keadaan ini berlakunya lebihan penggunaan iaitu C melebihi Y. Ataupun kita kenalikan sebagai tabungan negatif. Okey? Right. So, kita lihat bahawa AB ini merupakan lebihan penggunaan. Lebihan penggunaan iaitu jarak AB ini. Okey. Kelima, pada Y lebih daripada C, kita lukiskan satu garisan iaitu Y yang lebih tinggi daripada 200 iaitu 300. Contohnya, keadaan ini ialah wujudnya kurangan penggunaan. Ataupun kita boleh labelkan jaraknya sebagai FG. Di mana pada keadaan ini Y lebih daripada C. Y lebih daripada C. Keadaan ini ialah kurangan penggunaan. Okey. Tips untuk melukis fungsi tabungan, di mana fungsi tabungan ialah S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B YD, ataupun dengan ringkasnya fungsi S ialah negatif A tambah 1 tolak B Y. Okey, right. Juga sama dengan tadi, diberi fungsi S sama dengan negatif 100 tambah 0.5 Y. Kita gantikan Y sama dengan sifar. Negatif 100 tambah 0.5 Y. Kita gantikan Y sama dengan 0. Maka kita mendapati bahawa tabungannya ialah sebanyak negatif 100. Ingat bahawa fungsi tabungan ini bermula daripada negatif. Maka kita perlu melukis keluk yang bermula daripada bawah daripada kosong. Baik, sebelum mula, kita labelkan kosong, S dan juga Y. Disebabkan kita tengah melukiskan ekonomi dua sektor, maka kita perlu melukiskan, labelkan S di paksi Y ini. Okey, sebelum mula kita labelkan sifar, fungsi S dan juga Y. Okey, step yang pertama, lukiskan fungsi S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B Y. Untuk fungsi tabungan, kita hanya terus untuk melukis fungsi tabungan. Maka, tadi kita ada membuat perhitungan fungsi S bermula daripada negatif 100. 100 ini adalah bawah daripada kosong, maka ia bermula daripada
negatif 100. Negatif 100. Negatif 100 yang kita akan mula untuk melukis kelop ini. Maka kita lukis fungsi S, iaitu kita labelkan garisan ini ialah S sama dengan negatif 100 tambah 0.5Y. Dan kita labelkan titik keseimbangannya, iaitu di mana apabila S sama dengan 0, pada titik ini, keseimbangannya ialah 200. 200 ini merupakan Y keseimbangan. Okey, seterusnya iaitu pada Y sama dengan 100. Pada Y sama dengan 100, ia diwakili dengan jarak KL, di mana kita mendapati bahawa pada keadaan KL ini iaitu berlakunya kurangan tabungan, iaitu S negatif. Pada keadaan iaitu Y yang melebihi C ini, iaitu Y sama dengan 300, ia diwakili oleh jarak MN, dan keadaan ini diwakili oleh lebihan tabungan. KL ini merupakan kurangan tabungan, MN ini ialah lebihan tabungan. Contoh 1. Diberi MPC sama dengan MPS sama dengan 0.5. Hitungkan perubahan penggunaan perubahan C dan juga perubahan tabungan, perubahan S apabila pendapatan negara bertambah daripada 400 juta kepada RM600 juta. Okey, seperti mana yang kita ketahui bahawa rumus untuk MPC ialah perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Perubahan C sama dengan perubahan Y iaitu diberi dalam soalan. MPC ini merupakan 0.5. Baik, kita mendapati bahawa untuk menjadikan perubahan C ini sebagai tajuk, maka kita transformkan rumus ini di mana perubahan C menjadi tajuk, maka 0.5 darab dengan perubahan Y. Dan Y ini ialah perubahannya pendapatan negara, dan kita masukkan iaitu perubahan pendapatan ialah sebanyak 600 tolak 400, dan kita mendapati bahawa 0.5 darab dengan 200, maka perubahan C ialah sebanyak RM 100 juta. Okey, kita sambung untuk perhitungan yang seterusnya ialah perubahan S, iaitu perubahan S sama dengan perubahan Y tolak dengan perubahan C. Kita mengetahui bahawa perubahan Y sama dengan perubahan C tambah perubahan S. Untuk menghitung perubahan S ini, iaitu perubahan Y tolak dengan perubahan C. Perubahan Y kita telah pun hitung tadi, iaitu 200. Perubahan C ialah sebanyak 100. Maka perubahan S ini ialah sebanyak RM
100 juta. Ingat bahawa unit bagi pendapatan negara ialah dalam RM juta, unit untuk penggunaan dalam RM juta, dan juga begitu juga dengan unit bagi perubahan S iaitu tabungan juga merupakan RM juta. Baik, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Diberi MPC sama dengan 0.5. Hitungkan perubahan pendapatan negara iaitu perubahan Y apabila penggunaan bertambah sebanyak RM500 juta. Okey, untuk MPC ini iaitu rumus MPC sama dengan perubahan C bahagi dengan perubahan Y iaitu diberi dalam soalan MPC ialah 0.5. Okey, maka untuk perhitungan perubahan Y ini, itu Y dijadikan tajuk. Anda perhatikan sekarang Y ini menjadi tajuk. Maka kita akan switchkan tempat antara 0.5 dengan perubahan Y. Maka fungsi terbitannya iaitu perubahan C bahagi dengan 0.5. Okey, di mana dalam soalan ada menyatakan penggunaan sebanyak RM500 juta, maka perubahan C ialah 500. Kita masukkan dalam fungsi terbitan tersebut. Nah, 500 bahagi 0.5, kita mendapati bahawa perubahan pendapatan negara ialah sebanyak RM1000 juta. RM1000 juta. Tadi cikgu ada menyatakan bahawa untuk pendapatan negara perubahannya dalam RM juta. Seterusnya, kita lihat melalui jadual. Biasanya dalam soalan STPM, ia akan diberikan Y dengan C ataupun Y dengan S. Dan kita perlu membuat perhitungan melalui dua data ini, iaitu Y pendapatan negara dan juga C penggunaan. Diberi Y kosong, C 100. Y 100, C 150. Y 200, C 200. Y 300, C 250. Y 400, C 300. Bagaimana kita perlu menghitung S ini? Di mana S sama dengan Y tolak dengan C. Maka yang pertama ialah Y tolak C, 0 tolak 100. Maka S ini kita akan dapat dalam negatif, iaitu negatif 100. Seterusnya Y tolak C iaitu 100 tolak 150. Maka S ini ialah negatif 50. Seterusnya, langkah yang seterusnya iaitu Y tolak C iaitu 200 tolak 200. Maka kita mendapati bahawa S ini ialah 0 dan juga 300 tolak 250. Kita mendapati bahawa S ini ialah 50. Seterusnya, 400 tolak 300 dan kita mendapati bahawa S ini ialah sebanyak 100. Maka S ini dapat dihitung. Daripada perubahan C ini, bagaimana kita nak hitung perubahan C ini? Perubahan C ini mengambil kira 150 tolak 100.
Bagi Y sama dengan kosong, yang pertama tidak dapat dihitung, iaitu 100 tolak dengan yang sebelumnya, maka kita letakkan dash. Okey, 150 tolak 100. Kita mulakan dengan langkah yang pertama, 150 tolak 100. Maka perubahan C ini adalah sebanyak 50. Seterusnya, 200 tolak 150. 200 tolak 150. Kita mendapati perubahan C-nya ialah sebanyak 50. Seterusnya, 250 tolak 200. Perubahan C-nya ialah sebanyak 50. Dan juga 300 tolak 250. Perubahan C-nya ialah 50. Kita mendapati bahawa perubahan C pada setiap peringkat pendapatan negara ialah perubahan C-nya ialah sebanyak 50. Dan kita lihat pula yang seterusnya untuk perubahan S. Maka kita lihat barisan untuk perubahan S ini. Baik, yang pertama apabila Y sama dengan kosong, perubahan S ini ialah dash. Di mana negatif 100 tak boleh banding dengan yang sebelumnya. Maka kita mulakan dengan yang pertama ini, negatif 50 tolak bracket. Tolak bracket negatif 100. Nah, perhatikan di sini negatif menjadi positif. Maka negatif 50 tambah 100. Maka kita mendapati bahawa perubahan S ialah sebanyak 50. Perubahan S ialah sebanyak 50. Baik, kita teruskan pula dengan yang kedua. Kosong tolak bracket. Perhatikan, negatif 50. Baik, kita mendapati bahawa negatif ialah positif. Kosong tambah 50 iaitu 50. Baik, seterusnya 50 tolak kosong iaitu 50. Dan yang terakhir iaitu 100 tolak 50 iaitu 50. Baik, kita mendapati bahawa pada setiap perubahan S ini adalah sebanyak 50. Bagaimana pula dengan perubahan Y? Perubahan Y ini iaitu pada Y sama dengan kosong, perubahan Y ialah dash. Okey, untuk perhitungan perubahan Y ini iaitu 100 tolak kosong sama dengan 100. Yang seterusnya 200 tolak 100 sama dengan 100. Baik, 300 tolak 200 sama dengan 100. Dan berikutnya 400 tolak 300 sama dengan 100. Kita mendapati bahawa setiap tingkat pendapatan negara berubah, perubahan Y ialah sebanyak 100. Untuk menghitung MPC, bagaimana kita ingin menghitung MPC ini?
MPC tiada unit. Formula bagi MPC ini iaitu perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Apabila kita lebih mahir, kita tak perlu wujudkan langkah ini. Apabila kita belum mahir, kita perlu wujudkan langkah perubahan C ini bahagi perubahan Y. Lebih menyenangkan kita membuat perhitungan MPC ini. Iaitu MPC yang pertama ialah dash. Perubahan C bahagi perubahan Y iaitu 50 bahagi 100. Iaitu MPC ialah 0.5. Seterusnya iaitu pada pendapatan 200, perubahan C 50, perubahan Y 100. Sekali lagi kita mendapati bahawa 50 bahagi dengan 100 sama dengan 0.5. Berikutnya 50 bahagi 100 sama dengan 0.5 dan juga seterusnya 50 bahagi 100 iaitu 0.5. Okey, untuk MPS di mana MPS ini sama dengan perubahan S bahagi dengan perubahan Y. Okey, perubahan S bahagi dengan perubahan Y, pada Y sama dengan 0, MPS ialah dash. Di mana kita lihat bahawa yang pertama perubahan S bahagi perubahan Y. Perubahan S ialah sebanyak 50. Perubahan Y ialah sebanyak 100. Maka 50 bahagi 100 sama dengan 0.5. Berikutnya 50 bahagi 100 sama dengan 0.5. Dan 50 bahagi 100 sama dengan 0.5 dan juga 50 bahagi 100 sama dengan 0.5. Kita mendapati bahawa pada setiap tingkat pendapatan negara, MPC adalah 0.5. Ia tidak berubah. Begitu juga dengan MPS. MPS ialah 0.5. Okey, untuk MPC tambah MPS sama dengan 1. MPC sama dengan MPC tambah dengan MPS sama dengan 1. Baik, yang pertama pada Y sama dengan 0. MPC tambah MPS ini adalah dash. Okey, MPC tambah MPS. 0.5 tambah 0.5. Kita mendapati MPC tambah MPS ini ialah 1. Okey. Dan berikutnya 0.5 tambah 0.5 sama dengan 1. Dan berikutnya 0.5 tambah 0.5 sama dengan 1. 0.5 tambah 0.5 sama dengan 1. Dibuktikan bahawa MPC tambah MPS ini adalah sama dengan 1. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana perhitungan MPC ini boleh dihitung melalui rajah. Rumus untuk MPC iaitu perubahan C bahagi dengan perubahan Y. MPC ialah keturunan fungsi penggunaan. Di mana kita lihat daripada rajah ini diberi C sama dengan 100 tambah 0.5 Y. Kita perlu mencari segitiga. Perhatikan dalam keluk yang diberi iaitu perubahan C ini
ialah sebanyak DF ini. Perubahan Y ini ialah sebanyak AF ataupun BE ini. Perubahan Y. Maka perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Kita perlu mencari segitiga dalam kelok fungsi penggunaan. Maka untuk penghitungan MPC ini, di mana MPC sama dengan perubahan C bahagi dengan perubahan Y, iaitu perubahan C ialah sebanyak 300 tolak 250 bahagi dengan perubahan Y-nya ialah sebanyak 400 tolak 300. Maka kita mendapati bahawa 300 tolak 250 ialah 50. 400 tolak 300 ialah sebanyak 100. MPC-nya adalah sebanyak 0.5. MPC adalah sebanyak 0.5. Contoh yang kedua pula ialah nilai MPS, iaitu melalui rajah bagaimana kita ingin menghitungkan MPS. Okey, perhatikan dalam kelok yang diberi ini ialah S sama dengan negatif 100 tambah 0.5 Y. Kita perlu cari segitiga. Dalam kelok ini ada banyak segitiga yang boleh kita dapat cari. Antaranya, yang pertama ialah segitiga di sini, iaitu perubahan S diwakili oleh JL, perubahan S. Dan perubahan Y ini diwakili oleh GL ataupun HK, perubahan Y. Okey, maka segitiga yang pertama kita dapat hitung iaitu perubahan S bahagi perubahan Y. Maka untuk perhitungan yang pertama, MPS sama dengan perubahan S bahagi dengan perubahan Y, iaitu JL ini diwakili dengan 100 tolak 50 dan juga perubahan Y ini diwakili dengan GL ataupun HK, iaitu 400 tolak 300. Maka kita mendapati bahawa MPS ini iaitu 100 tolak 50 iaitu sebanyak 50, 400 tolak 300 iaitu sebanyak 100. Maka kita mendapati bahawa 50 bahagi 100 ialah 0.5. Okey, segitiga yang kedua kita boleh ambil daripada kelok ini ialah sebanyak GH dengan 200 dengan H ini. Okey, perubahan S bahagi perubahan Y. Okey, iaitu segitiga yang kedua, 50 tolak 0 bahagi 300 tolak 200. Okey, iaitu 50 tolak 0 bahagi dengan 300 tolak 200. Kita akan mendapati jawapannya adalah sama. Jawapannya adalah 0.5. Okey, segitiga yang seterusnya yang kita boleh ambil iaitu di sebelah kiri pula. Okey, perhatikan segitiga dalam berwarna hijau yang cikgu lukiskan iaitu perubahan S dan juga perubahan Y
Okey. Ini segitiga yang besar. Kita dapat lihat di sebelah kiri, iaitu MPS sama dengan perubahan S bahagi dengan perubahan Y. Okey, iaitu perubahan S ialah sebanyak 50 tolak dengan negatif 100 bahagikan dengan perubahan Y-nya iaitu sebanyak 300 tolak 0. Iaitu kita mendapati bahawa 50 tolak menjadi positif. Itu kita mendapati bahawa 50 tambah 100 bahagi dengan 300. Iaitu 150 bahagi 300 iaitu 0.5. Okey, segitiga yang seterusnya dalam exam kemungkinannya terdapat info ataupun maklumat yang tak lengkap, maka kita perlu berusaha untuk mencari segitiga yang kita dapat perhatikan dalam kelok yang boleh memberi maklumat yang lengkap. Okey, segitiga yang keempat yang dapat diperhatikan di sini iaitu perubahan S bahagi dengan perubahan Y. Iaitu perubahan S ialah sebanyak 0 tolak bracket negatif 100 bahagikan dengan segitiganya pendapatan iaitu 200 tolak 0, 200 tolak 0, maka 0 negatif, bracket negatif menjadi tambah 0 tambah 100 bahagi 200 iaitu 100 bahagi 200 kita mendapati MPS ini ialah 0.5. Okey, sama ada kita menggunakan cara yang pertama biru, kuning, hijau, merah ini dengan mencari segitiga dalam MPS ini kita akan mendapat jawapan yang sama iaitu MPS sama dengan 0.5. Berikutnya kita lihat pula dengan contoh 1. Penggunaan autonomi bagi sesebuah negara ialah RM200 juta dan 80% daripada pertambahan pendapatan negara dibelanjakan ke atas barang-barang dan perkhidmatan. A. Nyatakan fungsi penggunaan. Okey, untuk menghitungkan fungsi penggunaan iaitu fungsi penggunaan sama dengan C sama dengan A tambah BY. Okey, diberi dalam soalan penggunaan autonomi ini ialah A iaitu 200 dan juga diberi ialah 80% ini dibelanjakan, maka B ini ialah MPC. MPC ialah sebanyak 0.8. MPC ialah B dalam fungsi C sama dengan A tambah BY. Maka kita mendapati bahawa fungsi penggunaannya iaitu C sama dengan 200 tambah 0.8 Y. Okey, bagi soalan B. Hitungkan perubahan penggunaan jika pendapatan negara berkurang sebanyak RM500 juta. Okey, kita mendapati bahawa untuk
MPC ini sama dengan perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Ini ialah rumus bagi MPC. Okey, untuk mencari perubahan C. Baik, sekarang perubahan C dijadikan sebagai tajuk. Maka kita mendapati bahawa apabila perubahan C ini sebagai tajuk, maka kedua-dua ini kita perlu membuat pendaraban di mana fungsi terbitannya iaitu perubahan C sama dengan MPC darab dengan perubahan Y. MPC yang didapati dalam soalan ialah 0.5 dan 0.8, maafkan. Okay, dan perubahan Y ialah berkurang sebanyak 500, iaitu negatif 500. Maka kita mendapati bahawa 0.8 darab dengan negatif 500, iaitu perubahan C ialah sebanyak negatif 400. Okay, dalam RM juta. Dalam RM juta. Ataupun kita buat satu rumusan kecil, iaitu penggunaan berkurang sebanyak RM 400 juta. Okay, berikutnya bagi soalan C, iaitu hitungkan jumlah penggunaan yang dilakukan oleh negara berkenaan apabila jumlah pendapatan negara mencapai RM 2,500 juta. Untuk menghitung yang ketiga ini, jumlah penggunaannya, iaitu C sama dengan 200 tambah 0.8. Kan kita dah pun cari dekat soalan A tadi. Okay. Kita gantikan pendapatan Y, diberi infonya 2,500. Kita gantikan Y sama dengan 2,500 dan kita membuat pendaraban, iaitu 200 tambah 0.8 bracket 2,500 dan kita mendapati bahawa C ini adalah sebanyak 2,200, iaitu jumlah penggunaannya ialah sebanyak 2,200 dalam RM juta. Ingat unitnya iaitu dalam RM juta. Contoh yang kedua. Dalam sesebuah ekonomi dua sektor, pertambahan pendapatan daripada RM 150 juta kepada RM 350 juta menyebabkan pertambahan penggunaan daripada RM 100 juta kepada RM 250 juta. Hitungkan kecenderungan mengguna sud MPC dan juga kecenderungan menabung sud MPS. Okay, typing error again. Okay, right. So kita lihat soalannya, bagaimana kita ingin menghitungkan MPC. Okay, seperti mana yang kita ketahui bahawa rumus untuk MPC ialah perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Maka kita boleh masukkan datanya, perubahan C iaitu pertambahan penggunaan, datanya iaitu 250 tolak dengan 100. Perubahan Y diberi datanya 150 kepada 350, iaitu 350 tolak dengan 150, maka MPC-nya ialah sebanyak 250 tolak 100 ialah sebanyak 150. 350 tolak 150 ialah 200
maka MPC-nya ialah sebanyak 0.75. Dan untuk MPS, di mana formulanya MPC tambah MPS sama dengan 1. MPC tambah MPS sama dengan 1. Sekarang MPS dijadikan sebagai tajuk. Maka formula terbitannya iaitu 1 tolak MPC, di mana MPS ini maintain dan MPC move ke sebelah kiri, 1 tolak MPC. Maka kita mendapati bahawa MPC telah pun dihitung tadi iaitu 0.75 dan kita masukkan dalam rumus ini. Okey, maka MPS ialah sebanyak 0.25. Kita boleh buat satu rumusan kecil. MPC ialah 0.75 dan juga MPS ialah 0.25. Contoh yang ketiga. Jadual di bawah menunjukkan pendapatan negara dan tabungan dalam sebuah ekonomi dua sektor. Diberi pendapatan negara dalam RM juta dan juga tabungan dalam RM juta. Apabila pendapatan negara kosong, tabungannya negatif 80, pendapatan negara 200, tabungannya kosong, pendapatan negara 400, tabungannya 80, pendapatan negara 600, tabungannya 160. Nyatakan fungsi tabungan. Untuk penghitungan fungsi tabungan ini, iaitu S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B Y. Okey, bagaimana kita dapat negatif A ini? Iaitu pada Y sama dengan 0, negatif 80 ini ialah negatif A. Okey, negatif A ini ialah negatif 80. Bagaimana kita menghitung 1 tolak B ini? Iaitu yang lebih dikenali sebagai MPS ini. Kita ada rumus bagi MPS. Itu MPS sama dengan perubahan S bahagi dengan perubahan Y. Maka ini ialah rumus bagi MPS, iaitu perubahan S di mana 0 tolak negatif 80. Okey, perhitungannya ialah 0 tolak negatif 80. 0 tolak bracket negatif 80. Okey, seterusnya untuk perubahan Y pula, iaitu 200 tolak 0. Okey, maka kita mendapati bahawa MPS ini iaitu 0 tolak negatif 80 ialah 0 tambah 80. 200 tolak 0 ialah 200. 0 tambah 80 ialah 80 bahagi 200. Okey, berapakah nilai MPS ini? MPS ini adalah sebanyak 0.4. Persoalannya, boleh tak kita guna data-data lain? Boleh je. Okey? Soalan untuk B.
Hitungkan perubahan tabungan apabila pendapatan negara telah meningkat sebanyak RM100 juta. Okey, bagaimana kita ingin menghitungkan yang kedua ini? Perubahan untuk tabungan. Okey, seperti mana yang kita ketahui bahawa formula bagi MPS ini ialah perubahan S bahagi dengan perubahan Y. Maka di sini kita boleh mendapati perubahan S. Kita boleh mendapati perubahan S. Perubahan S bahagi perubahan Y. Sekarang perubahan S ini dijadikan sebagai tajuk. Maka fungsi terbitannya iaitu MPS darab dengan perubahan Y. Okey, MPS telah pun dihitung iaitu 0.4 daripada A tadi. Perubahan Y iaitu pendapatan negara meningkat sebanyak 100. Ini ialah maklumat yang diberi dalam soalan. Maka perubahannya ialah sebanyak 100. 0.4 darab dengan 100 iaitu kita mendapati bahawa perubahan S ini ialah sebanyak 40 dalam RM juta. Ataupun kita boleh buat satu kesimpulan kecil iaitu tabungan akan bertambah sebanyak RM40 juta. Soalan C. Hitung jumlah tabungan yang dilakukan oleh ekonomi berkenaan apabila jumlah pendapatan negara telah pun mencapai RM1,800 juta. Untuk soalan C ini, iaitu kita mengetahui bahawa kita masukkan dalam fungsi S. S sama dengan negatif 80 campur MPS-nya ialah 0.4. S sama dengan negatif 80 campur 0.4Y. Ini adalah fungsi tabungan yang kita dapati daripada A dan kita terbitkan dalam fungsi tabungan ini. Dan diberi infonya pendapatan Y ialah 1,800. Maka kita masukkan nilainya itu S sama dengan negatif 80 campur 0.4 dan kita masukkan nilai Y ini iaitu sebanyak 1,800. Maka kita membuat perhitungan iaitu negatif 80 campur 0.4 bracket 1,800. Kita mendapati bahawa nilai S-nya ialah sebanyak 640 dalam RM juta. Ingat bahawa nilai untuk tabungan adalah dalam RM juta. Ataupun kita boleh buat satu kesimpulan kecil bahawa jumlah tabungannya adalah sebanyak RM640 juta. Sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.